Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita hari ini dalam PDPR slot UPKK. Hari ini kita akan sama-sama membuka nota sirah di dalam tajuk Isra' dan Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kamu telah belajar di dalam darjah 4. Tapi kali ini saya akan lebih menerangkan dan membuatkan kamu lebih mengingat. Okey, kita lihat tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab tahun 621 Miladiah. Pengertian Isra' bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, sedikit note di sini. Perjalanan Rasulullah berlaku pada waktu malam. Ada soalan yang bertanya, bilakah perjalanan Rasulullah? Waktu siang, waktu petang, waktu pagi dan waktu malam? So, jawapannya waktu malam. Okey, yang kedua soalan yang biasa di sini, Masjidil Haram biasanya digandingkan dengan Masjidil Nabawi di Madinah. Tetapi bagi pengertian Isra', bukanlah Masjidil Nabawi, tetapi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, mari kita lihat pengertian Mi'raj pula. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okey, kalau Isra' tadi Rasulullah daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj pula daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Muntaha. Okey, apakah perkara yang berlaku kepada Rasulullah sebelum Rasulullah diisra'kan? Antara perkaranya ialah dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril. Ini bukan kali pertama Nabi Muhammad punya dada dibelah. Belahan pertama berlaku pada Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Okey, kemudian yang kedua, disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga, dada baginda diisi dengan iman dan hikmah. Ini adalah persediaan sebelum Rasulullah naik Isra' Mi'raj berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Peristiwa Isra' Mi'raj merupakan pujukan dan motivasi selepas melalui tahun duka cita. Ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menggembirakan hati Nabi Muhammad kerana pada tahun tersebut Nabi Muhammad menjalani ke tahun yang sukar, iaitu Nabi Muhammad kehilangan isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudaranya yang menjaganya daripada kecil, iaitu Abu Talib. Beliau merasa sangat kecewa dalam tahun ini, dan apatah lagi selepas dakwahnya di Taif ditolak oleh pembesar-pembesar dan penduduk di sana dengan balingan batu, dan orang teriak Rasulullah sebagai orang yang gila. Apabila Rasulullah rasa sedih, Allah Ta'ala nak mengembirakan hati Rasulullah dengan membawa Rasulullah berjalan-jalan. Okey, seterusnya. Peristiwa Isra' ini berlaku Rasulullah menaiki Buraq dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Okey, Buraq ni apa? Buraq ini adalah salah satu haiwan daripada syurga yang mana cepatnya perjalanan seperti kilat. Apabila dia melangkah, dia boleh melangkah sejauh mata memandang. Itulah sebab Rasulullah menaiki Buraq. Okey, antara perhentian yang Rasulullah berhenti adalah yang pertama Madinah, yang kedua Madian, yang ketiga Bukit Tursina, dan yang keempat Baitul Laham. Apakah peristiwa yang Rasulullah diperlihatkan semasa perjalanan ke Sidratul Muntaha? Antara perkaranya adalah kaum yang menanam dan menuai di hari yang sama, dan ini adalah balasan bagi orang yang sentiasa melakukan kebajikan. Ini adalah gambaran di syurga yang Rasulullah nampak. Orang itu menanam sesuatu tumbuhan, dan hari yang sama juga, sekejap je tumbuhannya terus membesar dan boleh dipetik. Okey, gambaran yang kedua pula, kaum yang memecahkan kepala sendiri.
Diambilnya kepala, dihentakkan ke atas batu yang besar sehingga pecah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan semula kepalanya dan dihentakkan lagi ke atas batu yang besar. Menjerit-jerit kesakitan, darah terpecik sana sini. Ini balasan bagi orang yang mana? Orang yang meninggalkan solat. Okey, yang ketiga, kaum yang berenang di lautan darah dan dilontarkan batu. Ini adalah gambaran bagi orang yang makan riba. Dan yang keempat, kaum yang makan daging busuk, iaitu orang lelaki yang penzina. Ini adalah antara gambaran-gambaran yang Rasulullah nampak ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Ini semua adalah gambaran yang berlaku di dalam syurga dan di neraka Allah. Okey, murid-murid semua, poin yang ini kamu kena take note sebab ini adalah antara soalan yang famous ditanya dalam pelajaran UPKK Sirah nanti. Okey, peristiwa Mi'raj pula. Nabi Muhammad SAW di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha merentasi 7 lapis langit. Antara yang Rasulullah jumpa di setiap langit, langit yang pertama dihuni oleh Nabi Allah Adam AS, dan langit yang kedua Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya AS. Langit ketiga Nabi Allah Ibrahim AS. Langit keempat Nabi Musa AS. Dan langit kelima Nabi Allah Harun AS. Langit keenam dihuni oleh Nabi Idris AS. Dan langit yang ketujuh dihuni oleh Nabi Allah Yusuf AS. Apabila mereka berjumpa dengan Rasulullah, semuanya memberi salam kepadanya. Okey, yang terakhir, Nabi Muhammad SAW bertemu Allah di Sidratul Muntaha dan menerima perintah kefarduan solat. Kalau kamu ingat lagi, kefarduan solat Allah SWT memberi dengan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah terima dengan hati yang redha dan Rasulullah tahu dia boleh melakukannya. Akan tetapi selepas Rasulullah turun ke langit dan dinasihati oleh para rasul yang berada di lapisan langit, Rasulullah meminta Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan jumlah solat daripada 50 kepada 5 rakaat, 5 waktu sahaja. Akan tetapi pahala yang didapat tetaplah sebanyak 50 waktu. Inilah yang berlaku kepada Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Okey, alhamdulillah selesai sudah kita mengulang kaji bab Isra dan Mi'raj. Okey, ada sedikit tugasan untuk kamu semua. Bagi yang ada printer di rumah, kamu boleh print nota ini kemudian tampalkan di dalam buku tulis sirah. Bagi yang tiada, kamu boleh salin nota ini di dalam buku tulis sirah untuk kamu lebih senang membacanya. Okey, itu sahaja. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di lain waktu dan hari. InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.